graduan menganggur. Kompleks isu ni. Adakah sebab graduannya, anak mudanya atau majikannya? Apa kata kita dengar penerangan dan penjelasan yang betul daripada pakar Fakulti di Ekonomi Universiti Malaya. Jom ikut saya. Assalamualaikum dan selamat petang kepada semua penonton perancangan Sembang Petang bersama Pak Cik Bawang. Hari ini kita bawakan seorang tetamu yang sangat istimewa. Comel lote orangnya. Tak sangka dia sebenarnya penyelidik hebat dalam bidang statistik gunaan. Dr. Diana Abdul Wahab daripada Fakulti Ekonomi, Fakulti Perniagaan dan Ekonomi. Silap, maafkan saya. Kena sebut betul kan? Betul. Baru je bergabung. Baik, petang ni kita akan membincang sedikit mengenai bidang pekerjaan, pemilihan pekerjaan di kalangan anak muda belia kita. Satunya itu satu isu yang sentiasa ada dan juga ia berkaitan juga dengan bajet yang akan diumumkan tidak lama lagi. Saya kira peranan belia dan peluang belia juga ada dibincangkan di dalam bajet tu. Jadi petang ni sesuailah kiranya kalau kita berbincang mengenai pemilihan kerja, kebolehan pasaran graduan dan sebagainya lah bersama Dr. Diana. Mungkin Dr. Diana boleh mulakan sedikit mengenai pengenalan diri? Okey, pengenalan diri. Nama saya Diana. Saya dari Fakulti, macam Dr. Adib tadi dah kenalkan, saya dari Jabatan Ekonomi dan Statistik. Dulunya Fakulti Ekonomi tapi sekarang baru je bergabung dengan Fakulti Perniagaan, jadi nama Fakulti Perniagaan dan Ekonomi. Dan kalau dulunya saya dari Jabatan Statistik Gunaan, sekarang Jabatan Ekonomi dan Statistik Gunaan. Okey, jadi khusus yang saya ajar adalah statistical computing dan saya juga mengajar data analytics, dan data analytics ni adalah khusus baru yang saya ajar lah. So benda ni sebab kita sekarang ni kita ramai macam kita ada banyak data kan, pengeluaran data, orang kata big data, evolution of data, machine learning, semua ni. Jadinya kita memerlukan kemahiran untuk menganalisis data ni. So itulah yang saya ajar. Menarik. Mungkin kita boleh kerjasama nanti. InsyaAllah boleh. Mungkin boleh kita mulakan dengan mengenai daripada statistik Dr. Diana sendiri. Mungkin ada benda yang kita boleh kongsikan mengenai pilihan kerjaya anak muda sekarang? Okey. So, bila kita cakap tentang pilihan kerjaya anak muda sekarang kan, benda ni macam Dr. Adi cakap tadi, memang setiap tahun kita cakap benda yang sama saja. Sebab kita sebenarnya kita concern pasal graduan tidak bekerja, kan? Graduan tidak bekerja, belia yang tidak bekerja. Ada juga yang kata graduan kita punya belia ni orang muda ni malas. Ada juga yang kata mereka ni memilih kerja sampai kita terpaksa ambil pekerja luar, pekerja asing untuk bekerja di negara sendiri. Bila kita cakap anak muda itu kedua-duanya lah yang habis universiti, graduan dan juga yang lepasan sekolah. Ya, betul. Kita cakap tentang lepasan sekolah dan juga graduan. Jadi nanti bila kita bincangkan tu, sebenarnya kita rangkumkan sekali, tapi kita boleh bezakanlah antara graduan dan non-graduan. Tapi masalah mereka sama je sebenarnya, masalah pengangguran. Saya rasa macam baru-baru ni saya ada bincangkan tentang bajet 2023 kan, dan kita nak tengok pada bagaimanakah bajet 2023 ni dapat digunakan untuk membantu. Kita nak letakkan satu peruntukan untuk membantu para belia ni. Sebab kalau kita tengoklah belia, kalau kita ambil umur, sebab ini je yang statistik yang ada, umur daripada 15 hingga ke 40 tahun yang dikategorikan sebagai belia ni, mereka ni lebih kurang separuh daripada populasi penduduk di Malaysia. Jadi apabila kita cakap tentang separuh penduduk di Malaysia, jadi mereka ni merupakan golongan yang sangat penting. Jadinya mereka ni juga berbanding dengan generasi-generasi yang bukan belia kan. Generasi belia ni adalah mereka yang mempunyai semangat juang yang tinggi. Yang bukan kita. Kita belia lagi. Saya rasa kalau ikut kategori tu saya belia lagi saya rasa. Saya pun percaya macam tu. Oh ya, okey. Kita belia lah, belia forever kan doktor. Okey. Jadi dah hilang tak? Dah hilang tak? Tadi tu masalah dia sama je tu. Masalah mereka ni. Sebab kita perlu bagi penekanan bagaimanakah kita ingin membantu para belia ni. Jadi bila kita tengok apa masalah utama belia kita. Okey, masalah yang pertama ni memang tak lain tak bukan kalau kita cakap dari segi ekonomi lah. Selain daripada sosial apa semua tu, tapi yang paling utama je adalah masalah ekonomi, iaitu pengangguran. Tapi pengangguran ni, bila saya bincang pasal pengangguran, saya juga nak bawa kepada satu masalah lain juga yang berkaitan dengan pengangguran ni. Sebab biasanya bila kita cakap tentang pengangguran, orang kata apabila dia tidak bekerja, apabila dia betul-betul menganggur dan betul-betul tidak bekerja lah di luar sektor pekerjaannya. Tapi masalah yang berkait juga dengan pengangguran ni adalah masalah over education ataupun underutilization of skills. Okey, dan masalah ni adalah sangat berluasa di kalangan graduan.
Contohnya macam kita kan, kita sebagai satu universiti kita menghasilkan ramai graduan pada setiap tahun. Kita mempunyai graduan macam doktor sendiri engineering kan. Kita mempunyai graduan ekonomi, kita mempunyai graduan statistik dan sebagainya. Jadi mereka ni telah menghabiskan masa di universiti selama 3 hingga ke 4 tahun. Mereka menghabiskan wang, masa, tenaga kan untuk di universiti. Tapi apabila mereka bekerja dan mereka ni tidak tidak mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan kelayakan mereka ada, ini adalah apa yang kita panggil sebagai over education. Jadi over education ni merugikan kedua-dua belah pihak. Dari segi individu kita dapat lihat, contohlah macam kita sendiri kan, bila kita ada kemahiran, contoh kemahiran yang tinggi, kita belajar technical skills, contohnya macam graduan ekonomi, belajar tentang supply and demand, belajar tentang labour market, belajar tentang makroekonomi dan semuanya. Kita mempunyai pengetahuan-pengetahuan ini. Tapi bila kita bekerja, dan kita bekerja contohlah sebagai kerani yang tidak memerlukan skill-skill ini, jadi berlaku pembaziran di situ. Dan apabila mereka ni memilih pekerjaan yang tidak sepadan dengan kelayakan yang mereka ada ni, mereka tidak mendapatkan gaji yang sepatutnya mereka dapat. Tapi yang paling merugikan sekali bagi saya adalah sesebuah negara tu apabila dia tidak dapat menggunakan kemahiran-kemahiran ni, contoh graduate yang mempunyai kemahiran tinggi ni, dia tak dapat gunakan sepenuhnya kerana graduate ni bekerja di ataupun bekerja di non-graduate punya employment kan. Jadi negara tu rugi dari segi kemahiran, sepatutnya dia ada. Tapi dari segi isu, katalah kita sentuh over education saja, yang saya tak nak sentuh faktor-faktor lain yang affect pengangguran. Over education tu bukankah dia bergantung juga pada faktor-faktor di luar kawal? Contohnya macam tadi pemilihan graduan, dia pilih kerja yang under skill tu. Kadang-kadang keadaan tu memang memaksa dia memilih kerja sedemikian. Macam ekonomi yang ada sekarang pasca pandemik, kita dah selalu juga dengar yang sebab susah nak dapat kerja dan sebagainya, dia buat kerja Grab, jadi gig ekonomi. Macam mana komen doktor pula? Sebab tak ada pilihan maksudnya. Memang pilihan yang bawah kemahiran dia, itu je yang ada. Apa pendapat doktor? Jadi sebab saya sendiri bekerja dalam salah satu dari research saya adalah saya gunakan data daripada data tracer study daripada Kementerian Pengajian Tinggi. Di situ kita tanya kenapa graduate kita tidak bekerja, dan saya juga bekerja dengan salah seorang daripada Khazanah Research Institute yang dia melakukan dia buat kajian tentang school to work transition, satu kajian yang sangat-sangat interesting. Saya lost sikit tadi. Tak apa, terus kepada dapatan lah. Kenapa pelajar ni pilih kerja-kerja yang bawah kemahiran dia? Kenapa mereka ni memilih kerja di bawah kemahirannya? Saya juga ada bertanya tentang beberapa orang muda lah. Dia kata, saya sebab kadang-kadang mungkin kita fikir, contohlah dia ada bachelor degree of something tapi dia tidak bekerja dalam bidang tu sebab dia kata saya minat nak jadi designer, saya minat untuk jadi producer macam tu kan. So kalau minat tak apa, tapi kebanyakan yang kita ada sekarang ni masalahnya adalah diorang kata, saya tak dapat nak mencari pekerjaan yang sesuai dengan kelayakan saya ada ni. Jadi saya terpaksa tangkap muat je dengan apa pekerjaan yang ada. Asalkan saya boleh, kan daripada menganggur, lebih baik saya buat kerja apa-apa saja. Contoh gig ekonomi ke, apa ke macam tu kan. Jadi kat mana silapnya sebenarnya? So kalau kita nak tengok pada productivity lah, contoh macam manufacturing, productivity sangat tinggi. Tapi kenapa kita tak boleh menyediakan pekerjaan yang lebih banyak lagi? Jadi saya rasa dekat situlah mungkin masalah dengan kapitalism. Sebab dalam sistem kapitalism, kita ni nak maximise kita punya profit. Nak maximiskan profit untuk bisnes tu, dalam masa yang sama kita cuba minimizekan gaji. Kita tak nak ambil pekerja baru. Mungkin sebab itulah, sebab kalau kita tengok pada productivity tinggi tapi pengambilan pekerja kurang. Yang keduanya adalah sebahagian majikan dia menggunakan alasan kita tak dapat nak cari pekerja tempatan kerana kerana belia kita malas, belia kita memilih, belia kita itu, belia kita ini kan. Sedangkan mereka hanya menggunakan alasan tu untuk mengambil kesempatan untuk mengambil pekerja asing yang mana mereka ni boleh bagi gaji yang seminimum mungkin kepada pekerja asing ni. Dan kebanyakannya pekerja asing yang diambil ini fakta betul Ini berani doktor cakap
saya bercakap Alasan, berdasarkan alasan. Setengah benda ni saya rasa kadang-kadang kebenaran itu pahit, doktor. Memang tujuan rancangan ini untuk kita korek pandangan yang jujur daripada penyelidik. Jadi akademik kena integriti. Betul. Jadi di sini menarik doktor timbulkan antara sebab yang mungkin kita boleh kaji lebih mendalam ialah bukan sebenarnya anak muda kita memilih atau bukan kerana kekurangan, ialah pilihan tu betul kurang, tapi kekurangan tu disebabkan oleh mentaliti majikan yang mementingkan profit lah, keuntungan. Menarik tu. Kita kena buat paper tu, kena hantar. InsyaAllah boleh. Okay. So kalau balik pada isu pengangguran tadi, selain pada over education, ada tak faktor-faktor lain yang mungkin memberi kesan kepada jumlah penganggur di Malaysia ni? Okey, macam saya cakapkan tadi, yang menyebabkan ni adalah job creation lah, job creation. Lagi satu yang kita cakap tadi, kebergantungan kepada pekerja asing. Yang memang kita, kalau boleh lah, kita harapkan pada bajet 2023 nanti, dan dalam polisi kerajaan juga under human resource ya, kita harapkan kerajaan dapat meletakkan satu inisiatif yang lebih orang kata lebih strict lagi lah, untuk kita mengurangkan kebergantungan kepada pekerja asing ni. Dan kalau boleh, pekerja asing ni kalau boleh kita tak nak ambil mereka ni pekerja asing yang tidak berskill. Kalau boleh, kalau kita nak ambil pun kita ambil yang berskill, kerana apabila contoh kita ambil high skill worker daripada Jerman, daripada Finland ataupun negara yang high skill lah. Jadi apa yang berlaku adalah dia punya orang kata bukan intelijen, dia punya kemahiran skill flow tu masuk ke dalam negara, and pekerja tempatan kita boleh belajar tentang teknologi mereka, tentang kemahiran yang mereka ada, mereka boleh bawa ke dalam negara. Jadi yang kita nak pentingkan, kita ialah dalam orang kata keluarga Malaysia kan, kalau boleh kita anggap kita semua ni keluarga. Jadinya kita tak nak macam tiba-tiba orang daripada kampung mana datang rumah kita buat kerja kan. Kalau boleh kita nak dalam rumah sendirilah buat kerja benda tu. Dan isu yang saya rasa yang memang patut kita bagi penekanan adalah isu gaji lah. Saya cakap benda ni gaji. Sebab kita gaji minimum tu. Gaji minimum. Maksudnya tak cukup ke cukup? Kita teruslah tanya. Kita terus tanya. Pandangan doktor macam mana? Okey. Bila saya cakap pasal gaji minimum ni, saya tahu ada orang yang nanti kan majikan kata buat kerja pun malas, nak bagi gaji tinggi. Lepas tu baru orang kata fresh grad, tak ada apa-apa skill, buat itu ini tak reti, tapi nak bagi gaji tinggi kan. Okey, masalah-masalah ni adalah masalah yang saya akui graduate kita tak adalah perfect. Okey. Tapi masalah-masalah ni bukanlah masalah utama yang menyebabkan kita rasa macam kita bagi je gaji paling rendah, ataupun kita ambil je foreign workers. Itu bukan solution dia. Okay. Saya rasa masalah penetapan gaji ni, contohlah macam kalau kita tengok pada belanjawanku, iaitu satu kajian yang dilakukan oleh SWRC under Fakulti Ekonomi. Ini saya saya jual promosi SWRC ya. Dia ada buat kajian tentang belanjawanku. Contoh, saya ambil yang saya ingatlah, kalau single person, bujang, tak ada tanggungan apa semua ni. Dan tidak mempunyai kereta sendiri. Mereka memerlukan untuk mencapai satu standard kind of living, yang orang kata boleh lepas cukuplah, orang kata cukup nafas ni, adalah 1,800 sebulan. Di Kuala Lumpur ke di Kota Baru Kelantan? Yang tu okey, dia berbeza betul. Okey, betul. Dia berbeza. Okey. Tapi saya rasa yang tu, sebab saya pun sepintas lalu je saya baca, tapi boleh tengok pada SWRC punya website, ada statistiknya. Okey. Baik. 1,800. Saya tak pasti itu. Saya rasa itu general lah, dan dia akan berubah mengikut kawasan ya. So kalau untuk standard kind of living pun memerlukan untuk single person yang tiada kenderaannya 1,800, dan kalau dia mempunyai kenderaan 2,400 kalau saya tak silap. Ini untuk single. Jadi kalau kita married couple pula, lagilah bertambah-tambah kan. Jadi sebab itulah saya rasa itu salah satunya kenapa kita perlu tingkatkan gaji minimum. Yang keduanya adalah kalau boleh kita ni nak jurang pendapatan tu rendah. So kalau macam kebanyakan kita, contohlah kita satu keluarga kan, dalam satu rumah tu ada yang gaji 20,000, ada yang gaji 15,000. Tiba-tiba kita nak bagi yang ni gaji 1,500 macam tu kan, saya rasa macam akan muncul satu jurang yang tinggi ni akan menyebabkan macam-macam masalah. Macam mana pula cara nak kurangkan jurang tu? Takkanlah yang gaji banyak tu nak potong gaji pula?
Okey, untuk kita cut down gaji yang banyak tu saya rasa itu agak mustahil lah untuk betul. buat kan. Okey. Jadinya benda ni saya rasa perlukan inisiatif dari kerajaan. Slowly kita cuba rapatkan jurang pendapatan tu. Dan salah satunya ialah okay, benda ni kita betul-betul kena tanya pada yang betul-betul pakar. Saya cuma boleh bagi secara seperti lalu cakap lebih-lebih kan, kena ban pula. Okey, kita yang pertamanya cara untuk meningkatkan jurang tu ada dua cara lah, sama ada kita cut down yang atas ataupun kita naik yang bawah. Tapi untuk cut down yang atas tu saya rasa agak susah lah untuk dibuat. Jadi kita naikkan gaji. Cakap pasal gaji ni rasanya tak habis kan? So apa kata kita cakap pasal benda lain? Betul doktor, saya setuju. Kita cakap pasal ni yang tadi balik pada betul ke, bukanlah betul ke tidak, tapi pandangan doktor mengenai pandangan orang ramai mengenai anak muda ni katanya malas memilih kerja ni. Tapi tadi daripada mula kita bincang masalah ni sebenarnya masalah environment, masalah majikan yang di luar kawalan belia tu sendiri. Jadi komen doktor macam mana? Okey, apabila kita cakap salah ke memilih ni? Saya rasa tak salah untuk memilih. Contohlah, sekarang kita cakap pasal graduan dulu kan. Lepas ni kita akan cakap pasal bukan graduan lah. Graduan memilih adakah salah? Bagi saya tak salah. Tanya pada diri kita sendiri ya. Contoh macam kita dah belajar spend masa, spend energy. Nak pass tu bukan senang doktor. Betul. Nak dapatkan apa orang kata 4 pointer ke 3 pointer ke bukan senang. Okey. Jadinya bila kita dah menghabiskan masa di situ, jadi kita bila nak bekerja tu kita tak naklah bekerja yang orang kata tak sesuai dengan kelayakan yang kita ada. Kita nak cari pekerjaan yang sesuai. Walaupun bukan betul-betul, kadang-kadang competition tu tinggi. Okey, contoh macam kita nak lawan dengan orang-orang yang lagi CGPA lagi tinggi ke, ataupun English communication dia lebih baik ke. Kadang-kadang competition tu tinggi juga. Jadi bila kita nak tersasar ataupun orang kata tersasar tapi masih lagi dalam graduate job punya kategori tu, saya rasa yang tu okey. Tapi untuk graduan memilih untuk bekerja, saya rasa tidak salah. Ya, okey. Tapi macam okey, untuk non graduan pula, bila kita nak cakap mereka ni memilih, betul ke memilih ke atau disebabkan mereka ni memilih sebab gaji yang diberi itu tidak sepadan? So itu kita kena tengok dengan lebih detail lah. Yang kata graduan kita atau anak muda kita ni tak fit tu macam mana? Semua benda nak senang aja. Okey. Ada tak terima komen macam tu? Ada. Maksudnya macam dia tak ready nak masuk pasaran pekerjaan sebenarnya. It's not so much about whether sifat dia malas ke apa benda. Mungkin dia orang ni tak cukup dilatih atau diasuh untuk masuk pasaran pekerjaan tu lagi sebenarnya. What do you think? Okey, sebenarnya bila kita cakap dari aspek majikan pula ya, memang ramai majikan yang kata graduate kita tak pandai communication fail, dia kata. Decision making fail. Even macam kita pun kita ada buat internship kan. Okey, saya rasa universiti ada banyak inisiatif untuk membantu graduan kita ni untuk sesuaikan diri dia supaya transition daripada universiti untuk masuk ke alam pekerjaan tu menjadi mudah lah. Salah satunya adalah internship yang saya rasa sangat-sangat berjaya. Okay. Dan ada juga graduate yang terus diabsorb masuk dalam labour market lah melalui internship tu. And then dari segi internship sendiri pun kita dapat tengok komen-komen daripada majikan-majikannya. Dia kata graduate ni jenis macam sekali ketuk baru jalan. Tu pun banyak-banyak kali ketuk baru jalan. Semua nak kena tunjuk kan. Ni nak kena ajar, ni nak kena ajar apa semua. Communication skill fail, teamwork skill fail, itu fail, ini fail. Okey, benda-benda macam ni ya. Okey, sebenarnya macam saya cakap tadi lah, graduate kita pun bukanlah perfect sangat. Okay? And ada juga majikan yang menyalahkan universiti. Dia kata universiti tidak menghasilkan graduan yang bermutu tinggi. Betul. Okey. So macam mana ni? Sebab tu masalah ni agak kompleks jugalah. Sebagai universiti kita juga melakukan banyak inisiatif ya untuk membantu pelajar kita ni. Apabila mereka graduate tu, mereka ni senang absorb dalam pasaran kerja. Jadinya dalam satu-satu contohlah macam saya mengajar statistik dan kita mengajar ekonomi ya, kita juga fikirkan kita create link. Kita panggil orang-orang daripada luar untuk bagi talk. And then kita ada buat career fair, kita ada buat itu, kita buat ini untuk create link tu. Kita gunakan data-data sebenar, data-data ni ya, untuk bagi exposure kepada graduate kita ni supaya mereka ni tahu what is there in the job market. Okey. Dalam masa sama, graduan juga perlu, selain daripada nak kejarkan kelas dengan examnya, dengan assignmentnya, mereka ni juga perlu mengambil segala peluang yang telah diberikan oleh universiti ni. Contoh bila buat assignmentnya, kadang dia ingat, assignment ni hanya markah sahaja. Sedangkan assignment ni kita bagi untuk diorang
harness the skills. Contoh macam teamwork skill, decision making skill. Jadi peluang-peluang ni lah yang sepatutnya digunakan oleh graduan. Okay. Nampaknya saya makin agak jelas sikit lah. Dan dia lebih kurang sama dengan banyak isu dalam negara kita. Dia memang nampak kompleks, tapi dia takkan dapat selesai bila kita tahu mana nak menyalahkan siapa. It's always about working together. Peluang tu memang ada sebenarnya. Contohnya untuk graduan tu tambah baik diri sendiri sebelum masuk alam pekerjaan. Majikan pun ada peranan untuk tengok benda ni secara adil lah, bukan tengok keuntungan saja. Universiti pun ada peranan untuk bantu graduan kita dan sebagainya. Saya nampak banyak peranan semua orang, dan kalau mainkan dengan secara adil dan saksama, rasanya masalah ni dapat dikawal lah. Kalau minta maaf doktor, kalau saya boleh tambah lagi lah. Boleh. Okey. Saya tanya macam, pula boleh tambah ke tidak? Boleh. Macam sambal lah. Sambal kita kena tambah baru sedap kan. Betul. Jadi salah satunya, contohlah majikan ni ada juga yang aspek bila graduate ni dihasilkan oleh universiti, dia dah ready tau. Maknanya macam dah letak kat sini, okay, ready nak makan je. Okey, sedangkan universiti ni kita sekali buat keluar, kita buat keluar berapa ribu orang student kan. Dan industri ni berbeza-beza. Jadi macam mana kita nak keluarkan graduan yang boleh fit kepada semua industri? Benda ni impossible untuk kita buat. Jadi yang lebih penting sekali saya rasa, selain daripada university education yang menyediakan, university education ni macam dia sediakan chassis kereta lah, rangka engineering pula. Itulah saya faham bolehlah nanti kita collaboration kan. Okey. So kita disediakan chassis tu. Jadi bila dia nak masuk dalam specific industri tu, industri lah pula yang kena fulfill on the job training. Okay, macam badan je nak jadi body Toyota, Toyota kena Vega lah kan. Nak jadi kereta Honda kena tolong ketuk lah macam tu. Okey, faham. On the job training tu sangat-sangat penting. On the job training. Macam bahasa orang kampung saya. Okey. Kampung doktor. Kampung saya memang guna perkataan on the job training. T kan? T. Saya rasa dah nampak jelas sikit lah tentang isu ni, sebab kadang-kadang orang dengar perkataan pengangguran ni atau memilih kerja tak dapat kerja, dia macam benda negatif tau. Tapi sebenarnya bila dengar penjelasan Dr. Diana tu, jelas kalau setiap orang dia mainkan peranan tu, masalahnya dapat dikawal. Dan pengangguran ni bukanlah kena sampai 0% doktor kita kena kawal benda tu, sebab it's a benda yang sentiasa terjadi dan patut kita kawal secara berhemah lah sesama kita. Okay, that's all we have. Itu saja masa kita ada untuk petang ni. Mungkin lain kali kita boleh jemput lagi Dr. Diana untuk membincangkan statistik lain yang lebih menarik di dalam negara kita. Sekian, terima kasih dan Assalamualaikum.